Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam kelas Bahasa Melayu Cikgu Cikgu Mira. Baik, dah bersedia belum nak belajar? Okey. Jadi molek kiranya kita mulakan pelajaran kita dengan bacaan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, cikgu nak awak sediakan dulu yang pertama buku teks Bahasa Melayu kata 5 KSSM. Okay, kemudian buku tulis dan satu lagi yang penting, Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Mesti ada. Tak ada tak boleh belajar. Tak adalah. Kalau tak ada kamus tu boleh gunakan kemudahan ni. Ni kemudahan ni. Kemudahan ni. Buat turun Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka. Mudah aja, type perkataan yang kita tak tahu, sekelip mata dapat. Okey. Baik, di awal video tadi awak dah tengok, awak dah tonton video tadi. Jadi pembelajaran kita pada hari ini ialah penekanan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi di mana objektif pada hari ini yang cikgu nak tekankan ialah mendengar mengenal pasti sekurang-kurangnya dua perbezaan makna, fungsi perkataan dan rangkai kata dengan jelas dan betul. Okey. Baik, hari ini kita nak belajar tentang perkataan sahaja. Apa fungsi dia, apa makna dia, penggunaan dalam ayat dia. Okey. Jadi sebelum kita belajar lebih mendalam, kita faham, kita tengok dulu apa maksud perkataan. Okey, perkataan kat sini bermaksud kumpulan kata ataupun apa-apa yang dikatakan ataupun diucapkan oleh orang. Kemudian maksud perkataan lagi ialah bunyi atau gabungan bunyi. Bunyi atau gabungan bunyi dalam sesuatu bahasa yang disebut atau ditulis dan sebagainya dengan menggunakan huruf-huruf untuk menyampaikan sesuatu maksud. Jadi perkataan ni ialah kumpulan kata-kata. Apa yang dikatakan itu ialah perkataan. Yang cikgu cakap ni ialah perkataan. Perkataan demi perkataan. Okey. Okey, jadi manakala bagi rangkai kata, apa maksud rangkai kata? Apa rangkai kata ni? Rangkai kata ialah kelompok beberapa kata. Kelompok beberapa kata. Maksud dia separuh daripada ayat. Contoh dia yang cikgu cakap. Sekurang-kurangnya dua perkataan. Gabungan perkataan menjadi rangkai kata. Dua hingga lebih. Sekurang-kurangnya dua perkataan membentuk rangkai kata. Okey. Okey, jadi sebenarnya kita tengok buka muka surat muka surat 2. Buku teks buka muka surat 2. Okey, kita tengok hari ni kita nak belajar tajuk cergaskan dirimu. Cergaskan dirimu. Okey. Okey, jadi pada muka surat 2 ni terdapat cuba tengok info Bestari tu. Info Bestari terdapat perkataan yang berbeza dari segi makna dan fungsi. Makna dan fungsi. Contoh dia, kami ke rumahnya berpandukan alamat yang diberikan. Perkataan kat sini, perkataan yang ditekan kat sini alamat. Makna alamat kat sini makna dia butir-butir keterangan tentang tempat. Okey. Kemudian satu lagi ayat, hari mendung, alamat hari hendak hujan. Maksud alamat kat sini maksud dia memberi petanda. Faham tak? Faham kat sini Okey, contoh yang kedua ialah menembusi.
Contoh yang pertama tu maksud menembusi tu dalam pertukangan. Contoh ayat, paku itu menembusi papan yang tebal. Ayat yang kedua, rembatan Ali menembusi gawang gol. Okey, maksud yang ayat kedua ni ialah fungsi dia dalam bidang sukan. Alif menembusi, rembatan Alif menembusi gawang gol. Okey? Okey, seterusnya kita berbalik kepada kemahiran mendengar. Baik, tanpa membuang masa, sila dengar bahan audio yang cikgu sediakan ini. Okey, sediakan pen, pensel ataupun pensel, buku tulis, catatkan perkataan yang awak kenal pasti, yang awak dengar, dan rangkai kata. Perkataan-perkataan dan rangkai kata yang terkandung dalam rakaman audio ni. Okey? Dah bersedia? Okey, ready, 1, 2, go. Macam PJ pula Okey. Bertemu kita lagi dalam rancangan Labun Pagi di Radio Ceria. Topik kita pada pagi ini ialah bersenam di gimnasium. Bersama-sama kita ialah Fariza binti Saidin yang selalu bersenam di gimnasium. Apa khabar Fariza? Kabar baik. Mengapakah Fariza bersenam di gimnasium? Menjadi sifat semula jadi manusia, inginkan bentuk tubuh badan yang ideal. Untuk mencapai hasrat tersebut, saya mesti bersenam. Saya ke gimnasium kerana saya bebas memilih masa untuk bersenam. Biasanya, saya ke gimnasium pada waktu malam. Waktu malam? Bolehkah kita bersenam pada waktu malam? Boleh. Bagaimanapun, kita hendaklah mempunyai masa rehat 2 jam sebelum tidur. Sebagai contoh, jika kita tidur pada pukul 10.30 malam, kita hendaklah tamat bersenam pada pukul 8.30 malam. Tentu Fariza ini kaya orangnya kerana mampu bersenam di gimnasium. Bagi saya, kita perlu melakukan sesuatu mengikut kemampuan. Orang yang berada boleh bersenam di gimnasium yang mengenakan bayaran. Saya pula memilih gimnasium yang disediakan oleh badan bukan kerajaan di tempat tinggal saya. Oh, begitu. Ada orang yang bersenam di gimnasium pada setiap hari untuk menurunkan berat badan. Namun demikian, berat badannya tidak turun-turun. Mengapa? Ada banyak faktor. Mungkin cara atau jumlah senaman yang dilakukan tidak memadai. Mungkin juga mereka bersenam tetapi tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Sebab itulah jurulatih saya tidak mengizinkan saya bersenam tanpa pengawasannya. Dengan bantuan jurulatih, saya mengetahui jenis dan tahap senaman yang betul. Jurulatih juga mengajar saya pemakanan yang sihat. Apakah nasihat Fariza kepada mereka yang baru berjinak-jinak ke gimnasium? Jauhi rakan yang menjadi toksik dalam usaha kita untuk menjaga kesihatan dan penampilan diri. Abaikan kata-kata mereka dan bersenamlah dengan bersungguh-sungguh mengikut cara yang betul. Baik, begitulah tadi rakaman audio daripada buku teks. Okey, cikgu pendengarkan sekali lagi rakaman audio ni. Kemudian dengar dengan teliti dan catat perkara-perkara yang cikgu minta tadi. Bertemu kita lagi dalam rancangan Labun Pagi di Radio Ceria. Topik kita pada pagi ini ialah bersenam di gimnasium. Bersama-sama kita ialah Fariza binti Saidin yang selalu bersenam di gimnasium. Apa khabar Fariza? Kabar baik. Mengapakah Fariza bersenam di gimnasium? Menjadi sifat semula jadi manusia, inginkan bentuk tubuh badan yang ideal. Untuk mencapai hasrat tersebut, saya mesti bersenam. Saya ke gimnasium kerana saya bebas memilih masa untuk bersenam. Biasanya, saya ke gimnasium pada waktu malam. Waktu malam? Bolehkah kita bersenam pada waktu malam? Boleh. Bagaimanapun, kita hendaklah mempunyai masa rehat 2 jam sebelum tidur.
Sebagai contoh, jika kita tidur pada pukul 10.30 malam, kita hendaklah tamat bersenam pada pukul 8.30 malam. Tentu Fariza ini kaya orangnya kerana mampu bersenam di gimnasium. Bagi saya, kita perlu melakukan sesuatu mengikut kemampuan. Orang yang berada boleh bersenam di gimnasium yang mengenakan bayaran. Saya pula memilih gimnasium yang disediakan oleh badan bukan kerajaan di tempat tinggal saya. Oh, begitu. Ada orang yang bersenam di gimnasium pada setiap hari untuk menurunkan berat badan. Namun demikian, berat badannya tidak turun-turun. Mengapa? Ada banyak faktor. Mungkin cara atau jumlah senaman yang dilakukan tidak memadai. Mungkin juga mereka bersenam tetapi tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Sebab itulah jurulatih saya tidak mengizinkan saya bersenam tanpa pengawasannya. Dengan bantuan jurulatih, saya mengetahui jenis dan tahap senaman yang betul. Jurulatih juga mengajar saya pemakanan yang sihat. Apakah nasihat Fariza kepada mereka yang baru berjinak-jinak ke gimnasium? Jauhi rakan yang menjadi toksik dalam usaha kita untuk menjaga kesihatan dan penampilan diri. Abaikan kata-kata mereka dan bersenamlah dengan bersungguh-sungguh mengikut cara yang betul. Baik, selepas mendengar bahan audio yang cikgu sediakan tadi, okey, banyak perkataan-perkataan dan rangkai kata yang terdapat dalam audio tadi. Jadi mari kita tengok antara perkataan-perkataan yang terdapat dalam rakaman tadi. Antaranya ialah perkataan turun. Okey, turun. Yang cikgu dengar ni ialah turun. Topik, badan, toksik, rehat, ceria, tamat, dan banyak lagi lah perkataan yang ada. Okey, kemudian rangkai kata. Okey, rangkai kata mengikut kemampuan, tidak memadai, apa khabar, masa rehat, semula jadi, penampilan diri dan sebagainya. Okey, jadi cikgu dah tengok, ni contoh yang cikgu buat. Okey, yang cikgu ambil perkataan ceria. Okey, ceria. Ayat pertama, ceria kat sini fungsi dia bersih, indah dan menarik. Contoh ayat, ruang pejabatnya kelihatan bersih dan menarik. Dan yang mana tadi? Ruang pejabatnya kelihatan ceria setelah dihias dengan pokok bunga. Kemudian fungsi ceria yang kedua ialah riang gembira, berseri-seri. Contoh ayat kat sini, dia begitu ceria kerana mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Okey, contoh untuk rangkai kata, cikgu ambil contoh kat sini, masa rehat. Okey, contoh fungsi masa rehat, fungsi rangkai kata yang pertama, waktu untuk bersenang-senang melepaskan lelah. Contoh ayat kat sini, ibu memarahi Abu kerana mengganggu masa rehat ayahnya. Okey, fungsi yang kedua masa rehat, waktu yang telah ditetapkan untuk makan dan minum. Okey, contoh ayat kat sini, Alan pergi ke perpustakaan sekolah semasa waktu rehat. Okey, faham kat sini Okey, jadi tugasan anda mudah sahaja. Okey, perkataan dan rangkaian kata yang awak senaraikan tadi, yang cikgu guna, awak pilih 5 perkataan dan 5 rangkaian kata. Okey, kemudian buat ayat untuk menunjukkan 2 ayat. Setiap perkataan dan setiap rangkaian kata tu 2 ayat untuk menunjukkan fungsi dan makna setiap perkataan yang awak pilih dan rangkai kata yang awak pilih. Faham Okey.
So setakat itu sahaja dulu pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu beri. Okey. Okey, so setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa jaga diri. Kita doakan, sama-sama kita doakan supaya COVID ni ditelan bumi. Supaya kita dapat kembali bersekolah, kembalikan kehidupan seperti dulu, yang normal.